Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di UK ada 16 parti politik. Di antara 6 terbesar ialah Conservative Party, Labour Party, Liberal Democratic Party, Lib Dem, Scottish National Party, SNP, Plaid Cymru dan Sinn Féin. Plaid Cymru dari Wales, Sinn Féin dari Ireland dan SNP dari Scotland. Satu masa dulu, Lib Dem ialah parti Sir Winston Churchill. Sir Winston Churchill telah tinggalkan Lib Dem dan telah memasuki Conservative Party dan menjadi Perdana Menteri England semasa Perang Dunia Kedua. Anyway, 6 parti ini boleh dianggap yang terbesar. Yang lain tu misalnya Greens Party dan sebagainya. Mereka tidaklah begitu signifikan. So 6 out of 16 lah the major parties boleh dianggap di England ni. Pada tahun 2010, tak ada satu parti yang menang cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Nobody won enough seats to form the government. Jadi Conservative dan Labour kedua-dua berbincang dengan Lib Dem. Conservative jemput Lib Dem menyertai kerajaan dan juga Labour menjemput Lib Dem menyertai kerajaan. Both were inviting Lib Dem. So Lib Dem duduk berunding lah. Berunding dengan Labour, berunding dengan Conservative, dan tawaran dari Conservative lebih menarik. Jadi Lib Dem menyertai Conservative Party dan mereka membentuk kerajaan pada tahun 2010. Saya sudah setahun masa tu dah ada dekat sini. Dan saya seorang dari penyokong Lib Dem actually. Saya pun banyak bantu semasa pilihan raya dulu. Dan tiap-tiap pilihan raya termasuk pilihan raya kecil dan juga council election. Di sini kita ada council election. Tapi kebanyakan dimenang oleh Labour lah. Conservative menang di parlimen. Dan Labour menang di council. So dia ada check and balance. Bermaknanya federal government ialah Conservative. Dan di peringkat council, di peringkat bandar ialah banyak Labour. Dan Lib Dem pun banyak. Parti saya lah banyak juga menang kerusi di council. Isu yang saya nak bincang ni ialah apabila tidak ada satu parti boleh bentuk kerajaan, maka mereka mulalah berbincang, termasuk di Wales. Di Wales pun dia orang tak cukup nak bentuk kerajaan, jadi dia orang bincang dengan pembangkang untuk bawa 10 kerusi ke dalam gabungan supaya mereka boleh bentuk kerajaan di peringkat federal lah, di peringkat pusat. Wales pun ada juga coalition dan sebagainya. Anyway, coalition tu hanya untuk bentuk kerajaan. Iaitu bila tak cukup kerusi nak bentuk kerajaan, mereka berbincang bersama parti politik pembangkang atau parti politik musuh untuk bentuk kerajaan. Bentuk kerajaan hanya untuk nak tubuhkan satu kerajaan, tapi tidak semesti parti ni berkawan. Bermaknanya apabila berlaku pilihan raya kecil, ataupun berlaku council election, ataupun berlaku pilihan raya sekali lagi, mereka berlawan. So misalan, tahun 2010 Lib Dem duduk dalam kerajaan pusat, kerajaan federal bersama Conservative. Tapi kalau berlaku pilihan raya kecil, orang letak jawatan ke, ada seorang ahli parlimen meninggal ke, so ada pilihan raya kecil, mereka bergaduh. Maknanya Lib Dem pun masuk, Conservative pun masuk, Labour pun masuk, semua masuk. Kadang-kadang sampai 5-6 parti politik bertempur untuk kerusi tersebut, termasuk 2 parti dalam kerajaan, iaitu Conservative dan Lib Dem. Walaupun kedua-dua parti itu telah membentuk kerajaan pusat, federal government, tapi masa pilihan raya kecil ke, council election ke, apa sekali pilihan raya selepas tu, mereka masih berlawan. Lib Dem pun masuk, Conservative pun masuk, dan 14 parti lain
Bukan semualah, sebab masa parti Scotland, parti Ireland, parti Wales tu dia orang tak menyertai pilihan raya di England misalnya. So the point is, we are partners in forming a federal government. But we are not coalition partners, di mana kalau awak bertanding, saya tak bertanding. Kalau saya bertanding, awak tak bertanding. So, kita masih ada pertandingan 5 penjuru, 6 penjuru pun kadang-kadang, 7 penjuru pun sekiranya ramai yang masuk dari 16 parti tadilah. Dia ada 16 altogether. So, sekarang ni, dia orang di Malaysia ni, dia orang duk putar mengatakan Agong telah titah untuk membentuk kerajaan perpaduan. Okey, mungkin Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, apabila tuanku melihat bahawasanya tidak ada parti yang menang cukup kerusi untuk membentuk kerajaan. Walaupun Pakatan Harapan misalnya, Pakatan Harapan gabungan 3 parti, tapi masih tak cukup 112 kerusi. Perikatan Nasional juga tidak cukup 112 untuk membentuk kerajaan. Dan juga Barisan Nasional 30 lagi teruk. 30, mereka perlu lagi 82 kursi, tak cukup untuk bentuk kerajaan. Tapi kebetulan Pakatan Harapan ada 82 kursi, Barisan ada 30. So kalau Barisan dengan Pakatan membentuk kerajaan bersama, if they form a coalition, bukan unity, unity perpaduan ni salah, tak ada istilah dalam politik. Unity government ni doesn't exist. Kalau kita belajar political science ke philosophy of politics ke, tak ada. Itu direka oleh Pakatan dengan Barisan aja untuk nak mengelirukan rakyat. So they form a coalition government, bukan unity, coalition government. So cukuplah kalau Barisan dengan Pakatan tu. And then kalau masuk Sabah Sarawak lagi cukup, maknanya bukan saja simple majority, 2/3 lagi. But the thing is, this coalition ni hanya untuk bentuk kerajaan. Dia tidak maknanya coalition tu menghapuskan competition, tak. So kalau ada pilihan raya kecil ke, pilihan katalah PRU 16, katalah 2 tahun dari sekarang, mungkin 2 tahun ke, 3 tahun ke, tak kisahlah, 2 to 3 years from now, atau ialah mungkin tahun depan kalau kekecohan politik ni berterusan, maybe next year ni PRU 16, silap-silap setahun lagi. So, whatever lah, setahun ke, 2 tahun ke, atau 3 tahun lagi, apabila PRU 16 diadakan, dia tidak bermakna di mana Pakatan bertanding, Barisan tak bertanding, dan seterusnya. No. Yang Agong titah ni is cuba form coalition government, macam berlaku di England tahun 2010. England tahun 2010 sama situasi. Tak ada parti cukup kerusi nak bentuk kerajaan. Tapi tidaklah mana Ratu Elizabeth atau Queen Elizabeth ni titah. Tak ada. Parti politik on their own initiative, melalui inisiatif sendiri, mereka berunding. Di antara 3 parti tadi, Conservative, Labour dan Lib Dem, akhirnya Lib Dem selepas dengar tawaran dari Labour dan dengar tawaran dari Konservatif, Lib Dem pergi dengan setuju bergabung dengan Konservatif untuk bentuk kerajaan. Hanya untuk bentuk kerajaan pusat. Tapi kita masih musuh. Berlaku pilihan raya kecil ke, pilihan raya apa sekalipun, baik council ke, whatever, or pilihan raya umum, kita berlawan. We compete. Saya tidak maknanya give way untuk awak atau awak give way untuk saya. Tidak. Kita tidak kata okey, melalui kerajaan gabungan ni kita ada persetujuan bahawasanya kita tidak akan mengadakan pertandingan 3 penjuru misalnya. So, kalau awak bertanding, saya tak bertanding. Kalau saya bertanding, awak tak bertanding. Kita akan give. No. Berlaku pilihan raya, awak bertanding, saya bertanding, semua orang bertanding. Walaupun kita partner di dalam kerajaan pusat, tapi mari pilihan raya kita berlawan. Tengok siapa menang, siapa kalah.
Awak tak boleh kata, oi, kita kan ni partner, kita kan ni sudah ada kerajaan pusat joint venture, jadi kalau saya bertanding, awak kena undur lah. No. Awak bertanding, saya bertanding. Walaupun kita dua-dua ni duduk dalam satu kerajaan pusat, it's okay. That one is membentuk kerajaan. This one untuk bertanding, nak rebut kerusi. We still fight. You tak boleh kata, since we are partners in federal government, so I kena bagi jalan untuk awak bertanding. Kalau awak bertanding, saya kena back off. No, awak bertanding, saya pun bertanding. Tengok siapa menang, siapa kalah. So this is the spirit of coalition government. Sebab unless UMNO atau parti-parti macam MCA, MIC dan sebagainya, unless mereka mohon untuk menyertai Pakatan Harapan, bermaknanya gabungan Pakatan Harapan ni hari ni ialah PKR, DAP, Amanah, UMNO, MCA, MIC, semua duduk di bawah Pakatan Harapan. So bermaknanya Barisan Nasional ni kita bubar. Bubar Barisan Nasional, semua parti dalam Barisan Nasional akan menyertai Pakatan Harapan. So Barisan Nasional tak wujud. Ya, UMNO ialah parti di bawah Pakatan Harapan. No longer Barisan Nasional. Barisan Nasional tutup. Kita semua mohon masuk pakatan. So bila katakan gabungan ataupun Pakatan Harapan Coalition ialah DAP, PKR, Amanah, UMNO, MCA, MIC dan sebagainya. They all sit under Pakatan Harapan Coalition. Barisan Nasional Coalition tutup, wind up, deregister, unregister. Barulah kita boleh kata Pakatan Harapan akan bertanding di dalam pilihan raya dan kerusi ni akan pergi ke Pakatan Harapan. Bermaknanya kalau PKR bertanding, UMNO tak boleh bertanding. Misalnya, kalau DAP bertanding, MCA tak boleh bertanding. Barulah boleh. So sekarang ni, Pakatan Harapan satu gabungan. Barisan Nasional juga satu gabungan. So tidak semesti kalau Pakatan bertanding, Barisan tak bertanding. No. Tapi mereka kata, oh, but you're in the same government. Yes, okay. Tak apa. England sama. England kita bentuk kerajaan gabungan, tapi pilihan raya kita lawan. Kita bertanding sama-sama. 3 penjuru, 4 penjuru, tak apa. So this is konsep yang orang UMNO ni ataupun orang Pakatan tak faham. Mereka ingat oleh kerana sekarang ni barisan menyokong Pakatan untuk bentuk kerajaan ataupun barisan duduk dalam satu kerajaan bersama Pakatan, maknanya sekarang barisan sudah hilang hak untuk bertanding. No. Dan titah agung tu hanya untuk mencari satu jalan untuk bentuk kerajaan. Sebab sekarang tak ada satu parti, macam di England tahun 2010, tak ada satu parti yang menang cukup kerusi. Nobody won enough seats to form the government. So, perlulah satu kerajaan gabungan. Macam di England tahun 2010, sama. Tapi selepas membentuk satu kerajaan gabungan, kerajaan bersama, barisan masih bebas. Kalau barisan di dalam kerajaan, barisan nak menentang dasar Pakatan, okey. Tidak semesti barisan ni, apa saja Pakatan buat, mereka kena setuju. Tak, no. Macam di England ni, apabila Conservative Party buat sesuatu yang Lib Dem rasa tidak no benefit to the country, tidak menguntungkan negara atau rakyat, mereka bantah. Lib Dem membantah dasar ataupun tindakan konservatif. Macam mana awak bantah? Awak duduk dalam kerajaan. Itu that's beside the point. Kita duduk dalam kerajaan untuk membantu menubuhkan kerajaan. Tapi dasar parti kita very clear. Lib Dem punya policy, Labour punya policy, Conservative Party punya policy berbeza. So bila awak nak menubuhkan sesuatu dasar baru, kita rasa itu menentang bertentangan dengan dasar parti kita, kita akan menentang, because dasar parti kita is we are Liberal Democratic Party, Lib Dem. Awak Conservative Party.
Labour is more towards leftist. Dia lebih parti pekerja. Konservatif ni parti orang kaya. The Conservative Party ni memihak kepada orang yang ada duit, orang yang kaya. Labour ni memihak kepada orang miskin, pekerja-pekerja. Lib Dem ni, we are more towards liberal democratic. Liberal democratic ni, kalau kita kira masalah, kalau LGBT ni, kita sokong. Kita menyokong human rights, kita menyokong. So, boleh dikatakan hala tuju, tiap-tiap satu parti berbeza. Dan kita mempertahankan misi dan visi. Hala tuju parti kita very clear. Our mission and vision, misi dan visi kita very clear. Parti awak, misi dan visi hala tuju is different. So, kita menentang bila awak nak buat sesuatu yang bertentangan dengan dasar parti kita. Tapi kita sokong awak membentuk kerajaan. Tidak semesti kita sokong awak punya misi dan visi. Okey, DAP misalnya nak Malaysia. UMNO nak ketuanan Melayu. So, tak semesti DAP ni buang Malaysia. DAP perlu mempertahankan Malaysia. Dan DAP juga mempertahankan negara sekular. Malaysia, meritokrasi, circular country, ini perjuangan DAP. UMNO pula lain. So, tak semesti maknanya DAP mengkompromikan perjuangan mereka. Baik negara sekular ke, Malaysia ke. Ini DAP perlu mempertahankan sebab ini menjadi dasar parti mereka. UMNO pula mempertahankan ketuanan Melayu, Artikel 153, keistimewaan untuk orang Melayu, Bumi Putra. UMNO terus mempertahankan. Tak bolehlah kata, okey kalau macam tu, oleh kerana kita ni membentuk satu kerajaan bersama Pakatan, maka UMNO pun setuju. Malaysia ni kita pindah perlembagaan, kita buang yang Islam ialah agama persekutuan. Islam is the religion of the federation. Kita buang tu sebab DAP tak senang dengan tu. No. UMNO sebelum merdeka lagi mempertahankan ni. Sebelum merdeka. UMNO terus kena mempertahankan ini Islam sebagai agama persekutuan. Artikel 153, ketuanan Melayu, keistimewaan untuk orang Melayu, Bumi Putra. Itu UMNO terus mempertahankan. Jangan kompromi. DAP pula, they can call. Tak apa. You nak Malaysia, you nak negara sekular dan sebagainya, you nak sekolah Cina, continue. Itu hak you. Tapi kita bersama membentuk kerajaan. Kita tidak bersama di dalam aspirasi atau matlamat perjuangan. That's different. Aspirasi dan matlamat perjuangan kekal, tak berbeza. Walaupun aspirasi dan matlamat kita bertentangan dengan aspirasi dan matlamat awak. It's okay. We agree to disagree. I want Islam, you want secularism. Okay. I want keutamaan untuk orang Melayu, awak nak meritokrasi. Okay. All this we disagree on the principle of the party. So sekarang ni ada kekeliruan atau orang UMNO ni saja nak kelirukan rakyat. Mereka kata oleh kerana Agong telah titah untuk semua parti politik membentuk satu kerajaan bersama, satu kerajaan gabungan, maka kita sudah tak boleh lawan. No, lawan tetap lawan. Awak nak Islam, awak nak sekularisme, awak nak pluralism, awak nak meritokrasi, awak nak hapuskan Islam sebagai agama persekutuan, awak tak mau sekolah bahasa Malaysia, awak nak sekolah Cina. It's okay. Continue. Itu you punya agenda. Agenda awak boleh berterusan. Tidak semesti kalau saya berkawan dengan awak ni, awak kebetulan Kristian, saya ni Islam. Jadi oleh kerana saya nak ambil hati awak, saya nak maknanya tak mau bertentangan awak, saya keluar Islam, saya jadi Kristian. No. You are Christian, I'm Muslim. You continue dengan agama you, saya continue dengan agama saya. Tak semesti kerana saya nak berkawan dengan awak, saya murtad, saya keluar dari Islam, saya masuk Kristian.
supaya boleh berbaik dengan awak. No, hari Ahad awak pergi church, hari Jumaat saya pergi masjid. We continue, but we are friends. Itu lain. So sekarang ni jangan keliru. Isu Agong Titah suruh bentuk kerajaan bersama, kerajaan gabungan, no different dari England tahun 2010. Tak semestinya kita berkawan. Bila mari pilihan raya, kita lawan. That is the concept yang kita kena adopt. Jadi jangan kita tertipu dengan orang politik oleh kerana Agong tak titah bahawasanya sekira Pakatan bertanding dalam pilihan raya, maka Barisan tak boleh bertanding. Kalau Barisan bertanding pilihan raya, Pakatan tak boleh bertanding. Tak ada. Agong tak suruh itu. Jangan tipu. Jadi sekarang ni mungkin dia orang ni tak berapa pandai, atau dia orang ingat kita ni tak berapa pandai, mereka nak menipu kita. Dan sekiranya ada orang UMNO yang bersuara tentang tidak puas hati dengan sesuatu dasar Pakatan Harapan, boleh bersuara. You can speak up. Walaupun UMNO tidur satu katil dengan DAP atau UMNO tidur satu katil dengan Pakatan Harapan, tidak semesti orang UMNO, ahli UMNO, pemimpin UMNO kena tutup mulut. No. Kalau you tak setuju dengan tindakan baik DAP ke, PKR ke, Pakatan Harapan ke, kalau you tak setuju dengan tindakan atau dasar mereka, you boleh bersuara. Itu dipanggil demokrasi. Kalau you tak mau bagi orang bersuara, umum bahawasanya Malaysia sudah hapuskan demokrasi. Mulai hari ini, we have autokrasi. Iaitu autokrasi bukan demokrasi di mana hak untuk orang berfikir, bercakap tidak ada lagi. So this is something rakyat Malaysia kena sedar. Kita ditipu ni. Semata-mata kerana mereka kata ini titah agung untuk nak mencari jalan pendamaian. Jalan pendamaian untuk bentuk kerajaan. Selepas bentuk kerajaan, you boleh buat apa you nak. Kalau you nak you nak tentang, you boleh tentang. Kalau you tak mau setuju, you boleh tak setuju. You tidak payah, maknanya mentang-mentang kita sudah bersama bentuk kerajaan, saya diwajibkan cakap, bila awak kentut awak wangi. Kalau kentut awak busuk, saya boleh cakap busuk kentut awak. Tak semesti saya cakap kentut awak wangi, kerana Agong titah bentuk kerajaan bersama. Assalamualaikum. Salam sejahtera.